Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita kali ini. Terima kasih atas respon anda semua untuk video yang lepas. Jadi saya dah lihat beberapa perkara yang mungkin saya boleh kongsikan lagi atas permintaan anda semua. Ini berdasarkan beberapa pengalaman saya lah menggunakan mesin kimpalan yang ada lah. Baik. Jadi ada yang bertanya macam mana nak pilih mesin kimpalan yang ada dekat pasaran, ataupun macam mana cara ciri-ciri yang kita perlukan mesin kimpalan tu, apa lingkungan harga dia. Nak beli tong gas yang besar ke atau kecil. Saya akan cuba ulas satu persatu dalam video yang kali ini. Yang pertama adalah saya nak cakap berkenaan dengan mesin welding jenis MIG ni. MIG ni dia ada dua sekarang dekat pasaran. Satu yang ada menggunakan gas dan satu lagi tanpa menggunakan gas. Bezanya dekat sini adalah dia punya wire. Wire. Kalau yang gunakan gas ni, wire dia wire CO2 lah. Yang satu lagi ni, wire ni warna macam perang-perang sikit lah warna. Kalau tanya dekat saya, pendapat saya sarankan beli yang ada gas. Sebab hasil dia lebih kemas berbanding yang tanpa gas. Walaupun tanpa gas tu mudah, tapi hasil dia tak secantik. Jauh lagi lagi baik yang ada gas. Kalau kita lihat kelebihan mesin MIG yang ada dekat sekarang. Yang pertama, mesin MIG ni sangat mudah dikendalikan. Sangat mudah. Sebab apa? Sebab dia menggunakan inverter, komputer. Kalau macam mesin Arca, dia kita berdasarkan kita punya ketentuan. Berapa kita nak setting dia punya ampere dia besar mana. Dan dia cepat berlubang kalau mesin Arca. Tapi MIG ni dia lambat lah. Lambat. Yang kedua, dia punya spark tu. Spark kalau yang dihasilkan oleh mesin MIG dan Arca ada beza. Kalau Arca dia besar-besar, butiran spark dia tu memang besar, dan kalau terkena tangan kita atau baju memang boleh menyebabkan luka lah, parut. Boleh kata melepuh lah kita punya kulit tu. Berbanding dengan MIG, kalau MIG ni dia panas juga, tapi taklah sepanas Arca. Jadi kalau kita sekadar macam kita pakai baju cotton, percikan tu dia takkan tembus lah. Tapi kalau percikan tu terlalu besar, dia tetap akan tembus juga. Dan kalau terkena dekat tangan dalam ketulan percikan yang besar tu, memang sama juga. Boleh menyebabkan melecur lah. Yang ketiga, setting. Setting pada mesin MIG tu. Macam sekarang, kalau kebiasaan mesin MIG ada 3 setting lah. Macam saya cakap hari tu, ampere, voltan dan juga kelajuan, speed dia lah, speed dawai filler tu keluar. Ada juga yang lagi mudah, dia dah ada 2 saja. Kita kontrol ampere dan juga dia punya kelajuan dawai tu. Dah senang. Dan yang terakhir, sinar UV. Macam yang kita tahu, setiap kimpalan dia akan mengeluarkan sinar UV. Macam mesin Arca, kenapa kita kalau kita tengok secara direct kimpalan tersebut, mata kita boleh sakit, merah. Kalau siapa yang biasa buat kimpalan Arca, dia tahulah kalau kena merah, kita tengok direct, kimpalan tu, memang mata kita akan jadi merah paling kurang 2-3 hari lah. Ini kalau budak-budak kimpalan dia tahulah tu teknik-teknik semua tu. Tapi berbanding dengan mesin MIG, sinaran UV yang dihasilkan dia tidaklah sekuat mesin Arca. Sebab tu bila kita buat kimpalan MIG ni, kalau kita tak pakai face mask, face mask maksudnya pelindung welding tu, dia kulit kita ni kalau sekadar kita buat kerja sikit-sikit, dia takkan rasa pedih lah. Kalau kimpalan Arca tu kita tak pakai face mask ni, tutup muka ni, kita rasa lah lepas tu bila malam tu dia akan rasa macam kulit ni tegang sangat dan pedih. Dia melecur kan, sebab terkena macam kita tengok matahari direct kan, matahari. Itulah sinar UV yang menyebabkan sebenarnya kenapa kulit kita sakit.
Dan mata kita merah. Okey. Kalau macam MIG, dia kurang. Okay, dia tak sepanas macam Arka. Jadi kalau kita sekadar buat kerja ringan, okay, welding sikit-sikit, takkan menyebabkan kesakitan lah pada mata kita. Dan satu lagi, pada nozzle MIG tersebut, dia ada tips dekat depan tu. Nanti saya akan tunjuk kejap lagi. Tips tu yang akan melindungi cahaya tu daripada merebak secara direct lah. Sebab dia ada macam hole depan tu, badan dia terkepung lah, cahaya tu terkepung. Okey, baik. Jadi kita lihat pula pada mesin MIG. Okey, kalau kita nak beli mesin MIG ni, kita perlu tahu untuk apa kita beli. Adakah untuk kegunaan sekadar suka-suka sikit-sikit, nak buat kerja DIY sikit-sikit, ataupun kita nak guna untuk jangka masa panjang. Jangka masa panjang ni maksudnya adakah kita nak buat serius, mungkin nak buat welding, nak buka bengkel ke, ataupun kita ada kerja-kerja yang untuk buat construction ke apa ke, untuk kegunaan. Okey. Jadi dekat sini ada dua kegunaan. Yang pertama light maksudnya kegunaan ringan. Yang kedua adalah yang berat. Okey, kalau untuk kegunaan ringan, harga yang biasanya yang ada dekat pasaran, bawah daripada 1000 pun boleh dapat. Okey, untuk mesin saja saya tengok, saya biasa beli yang baru-baru ni, saya beli semua daripada laman Shopee lah, online. Sebab jangan risau, kita tak payah datang kedai, Shopee hantar dekat kita lah, lagi senang. Sebab saya tengok dekat pasaran dalam platform e-dagang lagi murah berbanding kalau kita datang kedai. Yelah, kalau kedai kan dia nak bayar sewa apa semua kan. Sebab baru-baru ni saya beli mesin daripada Kelantan, hantar ke Kuala Lumpur, memang murah, jauh harga lah, jauh beza harga dia, dan jenama dia bagus jugalah. Jadi kalau kita tengok range harga untuk mesin light kalau kegunaan biasa, 800 boleh dapat dah. RM800 hingga 1,500 lah. Kalau complete set sekali, harga dia lebih kurang dalam 1,200 macam tu. Dah boleh untuk light usernya, light yang ni lah, light user lah. Tak bentuknya untuk tak berat lah. Kalau untuk heavy duty, harga dia untuk mesin ni 2,000 dan ke atas. 2,000 dan ke atas. Light dengan heavy duty ni, beza dia yang paling ketara adalah dari segi berat dia lah. Kalau light duty ni biasanya portable, kita boleh, dia ada pemegang, kita boleh bawa macam tu je. Tapi kalau heavy duty ni, dia ada roda. Dia ada roda sebab belakang tu dia nak attach kepada tong silinder yang besar lah. Tu beza dia lah. Tapi mesin light duty ni kita boleh gunakan juga tong gas yang besar, tak ada masalah. Dia bukan menjadi masalah lah kalau kita gunakan, sebab gas tu dia tak kisah tong besar atau kecil, sama je gunaannya. Okey. Dan pilihan yang ada dekat pasaran ni, kalau kita lihat macam saya cakap, harga dia 800 dan ke atas boleh dapat. Dari segi kualiti, kebanyakan yang ada kalau pasaran, kalau untuk kegunaan light duty ni, kita tak kisah sebenarnya, sebab kebanyakannya memang brand daripada China lah. Dia tukar je. Sebagai contoh yang kat belakang saya ni, ni pun brand China, dia hanya beza dekat sini je lah. Sebab dia orang punya teknologi. Semua made in China. Kalau untuk kegunaan light duty, saya rasa tak ada masalah, sebab saya dah pakai lama dah. Saya ingat dalam 2-3 tahun saya pakai dah. Tak ada masalah lah kalau untuk light duty. Maksud light duty kat sini, kita guna sama ada kalau sehari tu mungkin kimpal sikit, ataupun kita ada buat macam tu, kerja-kerja yang tak terlalu berat lah. Kalau heavy duty maksudnya kita pakai tiap-tiap hari. Contoh pukul 8 sampai pukul 6 petang kita pakai mesin welding tu je. Itu kita kena ingat, itu lebih kurang heavy duty lah. Ataupun kita nak buat macam satu projek besar tu kan, yang tu pun kira heavy duty lah. Lepas tu dari segi jenama yang ada kat pasaran yang saya cakap tadi, kalau untuk light duty ni mana-mana brand lah yang kita boleh pakai. Tapi ada juga yang brand yang baik lah. Biasa kalau yang untuk memang daripada Europe punya, kalau geng-geng welding, kalau kita tengok orang mana pakai brand Miller lah. Miller tu memang bagus. Tu brand yang memang dipercayai oleh orang kata semua geng-geng welding lah. Tapi harga dia memang mahal. Tapi ada juga yang brand yang Malaysia yang bagus juga. Antaranya yang saya tengok
WM lah, Welding Malaysia, WM, dia punya simbol WM, tu pun bagus. Lepas tu ada juga brand-brand, sebab Malaysia pun dah ada buat benda ni, mesin ni dia dah buat. Asco pun okey juga. Bossman, tu semua Malaysia, yang ni lah yang di branding kat Malaysia. Tu semua yang saya rasa jenama tu baik jugalah kalau kita guna. Sebab semuanya bergantung kita punya bajet lah. Kalau untuk kegunaan biasa, tak payah beli yang mahal-mahal lah. Okey, sebab biasa untuk light duty ni, mesin ni dia akan datang, kalau kita beli satu set lah. Light duty ni dia akan datang bersama dengan tong 10 liter, tong kecil. Macam video saya bagi. Tong dia kecil je, rendah, lebih kurang macam ni. Memang cepat habis kalau kita pakai, sebab dia bergantung pada kita sebenarnya. Kalau kita pandai kawal kita punya kegunaan gas tu, dia tak ada masalah, kita boleh pakai lama lah, tak adalah seminggu sekali habis. Tapi kalau kita tak pandai setting, kita buka gas tu terlalu kuat, kejap je habis. Lepas tu mesin light duty tu, gas tu 10 liter dan nozzle sama je. Nozzle ni biasa memang akan datang, kalau standard 1.5 meter lah. Tak jauh, tak panjang manalah. Dia pendek, tapi kita boleh tukar nozzle yang ni. Kita boleh tukar, dia ada banyak pilihan saiz. Ada yang biasa saya pakai 5 meter lah, 3 meter pun ada, 5 meter pun ada. 5 meter tu lagi panjang lah, jangan panjang sangat. Kemudian kalau kita tengok, dari segi gas yang digunakan, gas CO2 lah untuk mesin MIG ni. Tong kecil tu 10 liter. Kalau yang besar macam yang ada dekat sebelah saya ni, yang ni besar untuk heavy duty ni 50 kilo ada, 40 kilo pun ada. Kalau dari segi harga, biasalah rate lah. Kalau sekali refill tong tu, kalau tong kecil harga refill dia dalam 45 dan ke atas lah. RM45 dan ke atas. Kalau yang besar ni dalam RM100 dan ke atas. Ada beza lah. Biasa kalau pakai tong kecil tu dalam tempoh seminggu dah boleh habis lah. Kalau yang besar ni, kalau kita pakai sebulan lebih, boleh kata 2 bulan. Sebab biasanya kalau kita pakai gas ni, cara nak jimat dia adalah jangan buka terlalu besar, dan bila kita habis, maksudnya kita berhenti kejap je, kita terus tutup dia punya valve tank tu. Tutup, jangan biar, sebab bila kita buka, pressure tu akan tendang ke dalam mesin. Jadi gas tu kadang-kadang ada bocor sikit-sikit, hilang macam tu je. Jadi bila kita siap je, kita tutup mesin dan tutup juga gas. Tu cara nak jimat lah. Lepas tu gas CO2, harga lah. Tong baru biasanya lah kan, kalau kita beli asing, tong baru paling murah saya pernah jumpa, tong baru 10 liter yang kecil tu dalam 250 hingga 300 macam tu. Kalau ada juga orang jual second, tak ada masalah kalau kita beli. Tapi pastikan tong CO2 lah, bukan tong oksigen ataupun tong angin. Sebab kipalan ni dia ada tong, setiap tong tu ada beza dia. Jangan kita ingat gas sama, tak. Sebab setiap tong, kalau CO2 warna dia macam ni, dia punya valve dia macam ni. Kalau argon macam ni, valve dia lain. Kalau tong yang kecil tadi 250, kalau yang besar harga dia dalam baru, maksudnya kita beli baru daripada kedai dalam 600 lah, yang paling murah, dan yang ke atas lah. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Kalau ada lagi persoalan, boleh tulis dekat komen, saya akan respon dan saya akan cuba untuk jawab pada episod yang akan datang. Okey, jumpa lagi.